العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Muka surat 60 nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengupat-ngupat akan orang. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmal akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kamu mengumpat-ngumpat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka kamu seorang daripada kamu bahawa memakan daging saudaranya yang mati? Maka benci kamu akan dia. Dan hasil makna ayat ini bahawa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpat itu seperti memakan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimuradi. Walillahil hamdu billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat berada, khususnya saya sendiri. Minggu sudah dah ada kan, kebetulan dengan izin Allah pada minggu ni dapat lagi berada sini untuk sama-sama kita ingat-ingati antara diri saya dan juga tuan-tuan tentang bahawa kehidupan kita pada hari ini ialah merupakan hidup yang sementara. Hidup yang sementara yang mana pada sampai masa ketikanya maka kita ni akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Lebih kurang pukul 10 pagi tadi, satu peristiwa besar berlaku di kampung Tebing Tinggi ini. Pukul 10 lebih kurang pagi tadi, satu peristiwa besar berlaku dalam kampung Tebing Tinggi. Apa? Sama ada tuan-tuan perasan atau tak perasan, ialah kehadiran wakil Allah Subhanahu wa taala datang ke kampung Tebing Tinggi ini, iaitu malaikat Allah yang keempat, Jibril, Mikail, Israel. Kalau kita kata menteri itu menteri kanan lah. Kalau menteri itu menteri kanan. Maka malaikat yang datang ke kampung Tebing Tinggi pada pukul 10 pagi tadi ialah malaikat kanan daripada Allah Subhanahu wa taala datang ke Tebing Tinggi. Kalau ditakdirkan seorang pembesar orang pembesar negara, pembesar negeri datang, agaknya kita berasa macam mana daripada sejak pagi tadi sampai hari ini, sampai ketika ini. Mungkin kita terasa-rasa bahawa kehebatan, keagungan, kemuliaan yang kehadiran satu wakil daripada kerajaan yang begitu besar datang ke kampung kita.
Tapi ini wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wakil kecil-kecil. Wakil nombor 4. Israel datang kampung kita. Cumanya kita tak nampak dengan mata kepala saja bagaimana Israel itu datang. Tetapi seharusnya kita nampak dalam mata hati kita bahawa yang datang ke kampung kita sejak pukul 10 tadi ialah malaikat yang betul hebat. Dan kalau menteri datang, mungkin dia tak masuk dalam rumah. Dia ada di perkarangan ataupun ada tempat yang kita sediakan. Tetapi malaikat yang datang tadi masuk ke dalam rumah. Masuk dalam rumah. Hebat tak hebat? Sepatut kita rasa hebat. Ya. Kerana apa? Kedatangan dia merupakan kedatangan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diperintah oleh menteri ataupun kerajaan suruh datang ke kampung ni. Bukan datang untuk nak melawat-melawat. Tetapi datang dengan satu urusan yang cukup penting. Yang mana semua manusia ni akan mengalami peristiwa itu. Mendatang malaikat yang hebat di kampung kita. Yang pastinya kita nampak ramai penduduk-penduduk sini menghadiri majlis kematian Allahyarhamah. Tetapi kita tak nampak peristiwa yang berlaku itu bukanlah peristiwa kematian biasa-biasa. Mati bukan perkara biasa. Mati adalah perkara luar biasa. Yang tidak ada siapa pun nak mengundang kematian. Tetapi dia akan sampai kepada kita satu kematian. Iaitu diambillah nyawa kita. Dan pada ketika itu kita harus ingat bahawa ini hari giliran mandak ke apa? Manjang. Malam hari ini giliran manjang kita. Dan pada bila pula akan sampai giliran kita pula akan menemui kematian. Saya tengok ramai di kubur tadi. Ramai di kubur tadi. Penduduk-penduduk tebing tinggi khususnya bertukar lumus daripada mengorek liangnya sampai ke mengambus ataupun menanam balik bertukar lumus. Tak perasankah kita bahawa dalam keadaan kita bertukar lumus begitu di atas tanah perkuburan itu, sebentar lagi akan datang 2 malaikat yang juga hebat. Yang malaikat yang dalam senarai 10 malaikat yang hebat. Apa dia? Munkar dan Nakir yang akan datang. Dan telah pun datang. Telah pun datang. Cuma kita tak perasan, tak ambil kisah, tak ambil sedar bahawa kedatangan 3 malaikat dalam kampung kita pada hari ini merupakan satu kedatangan yang cukup bersejarah. Kadang-kadang kita lebih bersejarah kalau menteri datang kampung kita. Tetapi malaikat maut dan Munkar Nakir datang kampung kita, kita tak berasa sebagai satu sejarah. Sejarah apa? Sejarah bagaimana satu-satunya wakil Allah datang ke kampung kita untuk menyedarkan kita bahawa satu masa kita juga akan menemui suasana macam itu. Apa ni kata? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu bukan malaikat kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengingatkan kita dengan kedatangan malaikat ke rumah kita, datang malaikat ke kampung kita, ke kubur dekat rumah kita. Tuhan kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup ni akan merasai mati. Maknanya kita yang berani hidup, maka kenalah juga berani mati. Hari ini kita suka hidup, maka mau tak mau kita kena suka jugalah mati. Ya? Dan begitu jugalah apabila dah mati, mau atau tak mau, kita akan ditinggalkan di tanah perkuburan seorang diri. Kalau tak sah yang mati, kalau hidup tekanan sekarang ni, ya, ikat dia dekat kubur tu, pakat balik. Kemudian datang Munkar Nakir. Apa rasa? Kemungkinan kalau kita diikat, mungkin sejam, 2 jam kan kalau lepas balik. Tapi mak ndak kita, mak yang kita tadi,
tak balik. Semua pakat balik keluarga, tinggal dia seorang. Bukan dia tinggal duduk dalam keadaan yang senang. Dia duduk dalam keadaan malaikat mungkar nakir akan datang nak bertanya. Dan pertanyaan itu bukan dia seorang. Kita juga akan disoal dengan soalan yang sama. Apakah kita sudah bersedia dengan soalan-soalan itu? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Itu soalan yang bakal akan dipersoalkan kepada siapa-siapa juga, termasuk kita yang akan, mana yang kita yang belum ini, mana ada berpeluang lagi untuk mempersiapkan jawapan. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Mungkin jawapan mudah nak. Alah, senang saja, Allah Tuhan aku. Itu jawapan secara majaznya begitu. Tapi jawapan pada hakikatnya, bagaimana kita nak menjawab? Man rabbuka? Allah, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Macam mana? Apabila ada amalan di atas muka bumi ini, apabila ada keimanan di atas muka bumi, mengaku bahawa Allah itu Tuhan aku, dan hari ini aku telah menunaikan tanggungjawab aku, dan aku telah meninggalkan larangan dia, maka itulah jawapan yang bakal kita jawab. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Tapi kalau di atas muka bumi hari ini kita tidak buat persiapan, persediaan untuk nak menjawab jawapan itu, maknanya kita tak peduli kepada apa yang Allah Ta'ala suruh, tak peduli dengan apa yang Allah Ta'ala larang, maka pergi sana kita nak jawab macam mana? Ini bukan nak jawab dengan lidah. Ini bukan nak jawab dengan akal. Bukan nak jawab dengan kepintaran kita. Yang nak menjawab ialah amal yang pernah kita buat, yang berdasarkan iman yang ada pada kita. Jadi kehadiran kita pada malam ini ialah untuk nak menjana keimanan kita, nak menjana amalan kita, supaya betul-betul terjawab apa yang dipersoalkan Allah SWT, yang dipersoalkan oleh malaikat nakir nanti. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Bukan mulut nak jawab. Mulut tak jawab dah. Yang nak menjawab ialah amal kita. Tapi apakah kita ambil iktibar daripada kita menghadiri, menziarahi jenazah, sehingga kita hantar ke kubur, sehingga kita turun ke dalam kubur, angkat mayat dan sebagainya, kambus balik, tanam balik. Apakah kita ambil iktibar? Kadang-kadang ada orang kita ni takut tengok keranda. Tengok keranda aku takutlah. Keranda ya. Tempat pengusung orang mati, tempat bagi mandi orang mati. Takut. Bukan ada apa. Pergi tidur ada apa. Tapi tak merasakah takut bagaimana kita ditanamkan dalam kubur nanti, dan kita ditinggalkan seorang-seorang, dan mari pula rupa malaikat mungkar nakir yang begitu menggerunkan untuk bertanya kita. Apakah kita ada jawapan? Inilah yang sepatutnya yang ada dalam hati dan perasaan kita bila menziarahi jenazah, bila menghantar jenazah ke kubur, untuk ambil iktibar. Yang mana Allah SWT memberi peringatan yang cukup jelas kepada kita bahawa kematian merupakan satu perkara yang cukup jelas. Ya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum, hanya saja akan disempurnakan balasan kamu itu yaumal qiyamah. Hari ini kita buat tak dapat pahala. Hari ini kita buat tak dapat balasan apa. Hari ini kita tak buat tak dapat tangguh apa-apa. Buat baik pun okey, tak ada apa. Buat jahat pun okey, tak ada kena apa. Pasal apa? Tuhan simpankan. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya akan aku sempurnakan balasan kamu pada hari kiamat. Balasan apa? Balasan buat baik kamu akan dapat di hari kiamat. Kalau balasan buat jahat, kamu akan dapat di akhirat. Itu. Faman zuhziha 'anil nar, siapa-siapa yang terhindar daripada kena neraka, wa udkhilal jannata, boleh masuk syurga, faqad faz,
itulah satu kejayaan yang paling hebat. Berjaya atau tak berjaya, itulah tempat kejayaan yang paling hebat. Apa dia? Faman zuhziha 'anil nar, tak kena neraka, wa udkhilal jannata, masuk syurga, faqad faz. Ya, itu. Wa mal hayatid dunya, sungguhnya hidup di dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali tidak lain melainkan mata'ul ghurur, mata benda yang tipu daya. Jadi kita kadang-kadang terasa terkilan bila tengok kematian ramai. Alhamdulillah, macam ada satu kesedaran. Tetapi habis kematian macam ni jugalah. Sebab di mana kesedaran kita dengan Allah Ta'ala tunjukkan satu peringatan yang cukup jelas kepada kita tentang kematian, yang mana pada mati itu dikatakan apabila roh dia sampai halqum, kita boleh tengok saja ya. Boleh tengok, apa boleh buat? Boleh tahan, boleh larang, tak boleh apa. Kita pun sampai masa begitulah jugalah, tak boleh nak buat apa. Kemudian pergi sana, mau tak mau kena hantar jugalah ke sana. Buatlah, sama ada kita sayang ke tak sayang kepada orang tu, kita terpaksa hantar, dia tanggunglah sendiri. Kita pun begitu juga. Orang sayang kat kita ke, orang hormat kat kita ke, orang sanjung kita pun, sampai masanya orang hantar ke kubur, hang tanggunglah sendiri. Jadi oleh kerana itulah sepatutnya lah bila berlaku satu kematian, bila satu kemalangan, ambillah iktibar bahawa Allah SWT sebenarnya sayang kepada kita, diberi peringatan kepada kita, diberi warning kepada kita. Mudah-mudahan peringatan-peringatan itu ada manfaatnya pada kita. Tapi kalau sampai peringatan yang sebegitu hebat Allah Ta'ala hantar ke kampung kita, masih lagi kita tidak ada perasaan, masih lagi kita tidak ambil kisah, maknanya hati kita dibimbangi, takut hati kita ni dah mati. Orang yang hati mati, orang yang hatinya tak hidup, maka macam kalau badan yang kata kebah. Kalau atau badan itu koma. Kalau iman itu kebah, iman itu koma, maka bagilah apa, cucuklah dengan jarum kan, dengan duri kan, dia tak pasal apa. Kalau iman pun begitu juga. Kalau iman itu dah koma, maka marilah peringatan apa sekalipun, dia tak ada apa. Jadi sepatutnya lah, sebab ramai orang yang ada menghadiri majlis kematian tadi, sepatutnya pada malam ini merupakan malam yang sepatutnya kita ambil iktibar, malam yang patut kita tafakur, mengingatkan bahawa kalau tadi sahabat kita, keluarga kita, jiran kita, adik-beradik kita, dan bila pula lah aku yang akan menanggung keadaan yang semasa, supaya apa? Mudah-mudahan itulah yang kita sunatnya kita menghadiri, mengunjungi majlis kematian, menghadiri ke makam perkuburan. Untuk apa? Nak ambil iktibar, ambil pengajaran. Mudah-mudahan dengan iktibar dan pengajaran itu kita ada buat persiapan, persiapan untuk apa? Bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Itu. Jadi tuan-tuan, pada malam ini yang kita sebut tentang perkataan lidah. Tadi saya ingat bukan apa-apa. Rasa ialah malaikat datang ni ke rumah kita. Malaikat datang ke kampung kita. Bukan satu malaikat, 3 malaikat. Tapi kita tak ambil perasan pun tadi malaikat mai. Tapi cuba kata tadi menteri mai. Berapa hebat menteri mari kampung kami. Menteri masuk dalam rumah kami. Menteri mari melawat sampai ke kubur kami. Tetapi malaikat mari, kita tak ada berasa apa. Di manakah rasa iman kita kepada malaikat? Di manakah duduknya iman kita kepada malaikat? Sedangkan itu ialah salah satu daripada rukun-rukun iman. Jadi maknanya gambaran ataupun bukti kata keimanan kita kepada malaikat itu, disitulah kita boleh menilai balik. Baiklah tuan-tuan, bukan nak marah, bukan nak beletiak, tapi itulah sebagai orang kata apa yang tersirat, apa yang tersurat kita nampak.
Oh, ada majlis orang mati. Oh, orang tanam di tanah perkuburan. Itu benda yang tersurat. Tapi yang tersirat ialah, yang penting daripada itu ialah kedatangan 3 malaikat datang kampung kita dalam masa yang terdekat. Sepatutnya kita akan rasa bahawa satu peristiwa yang agak bersejarah, yang besar, yang penting, yang perlu kita rasa terkesan kehadiran 3 malaikat tersebut, insya-Allah. Betul tak? Ya, nah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoklah sikit. Sebab nak cukup 4 jam. Nah? Sebab kadang-kadang ada manusia-manusia ni seolah-olah merasa majlis ilmu ni tak nak kena mengena dengan aku. Ni depa-depa nak pergi mengaji ni, lah banyak tu pun tak erti lagi ya. Lama dah duk bajak tu tak erti lagi ya. Kami tak payah dengar ah. Seolah hang marilah ustaz mana pun, hang marilah tok guru mana pun. Banyak ni juga. Yang lain tu alim dah. Yang lain tu hebat dah. Tak berasa nak menginfak diri, menginfak masa, menginfakkan tenaga yang ada untuk hadir ke majlis ilmu. Pasal apa? Seolah-olah macam tak penting, kami tak penting pun. Sebab apa? Tengok orang mati, tak ada, dia tak kelupuk apa pun. Tengok di kubur, sengak sunyi pun. Kalau di kubur, selana duk bunyi mengerang, sini duk mengaduh, sini duk tergelak ketawa, mungkin kita akan rasa apa? Di kubur sengak sunyi ya. Mana seolah-olah tak ada apa. Pasal apa tak ada apa? Itulah, tidak ada benda yang tersirat dalam hati kita. Kita hanya nampak yang tersurat, yang nampak pada mata. Kita harus belajar merasakan apa yang tersirat di dalam hati. Maknanya yang patutnya kita rasa dalam iman kita tu. No? Baik, sudah cukup. Cukup. Hanya tu. No? Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat-ngumpat akan orang. Saya tadi mengumpat kan? Saya bagi peringatan. Ya? Saya beri peringatan. Dan kalau bukan saya duduk tang ni, saya tak cakap macam tu. Oleh kerana saya duduk atas ni, bukan saya bercakap macam tu. Lepas pada ni, saya tak cakap. Tak cakap. Jadi, saya duduk di atas ni, saya bercakap macam tu kerana platform saya untuk mengajar ataupun mengingatkan. Itu saja. Ya? Peliharakan lidahmu ni pada mengumpat akan orang. Kalau hak tu pun tak boleh kata, tak payah ustaz mengajar apa lah. Ustaz ni memang suka mengumpat ke orang. Memanglah yang mari ni orang, kena kata kat orang lah. Kan? Dan kita cakap tadi pun, sama ada orang yang datang atau tak datang pun, cakap pada orang lah. Yang lembu tang tu, hak kambing tang ni, saya tak kata. Biar kat dia. Sebab dia lembu, dia kambing. Yang saya kata ni kat orang. Sama ada yang dalam dia dengar, ataupun yang luar dengar pun, itulah saya nak kata kepada orang. Tapi kata apa? Kata nasihat, kata peringatan. Mudah-mudahan itulah yang perlu kita peringatkan kepada jiran-jiran kawan-kawan kita. Nah? Kerana firman Allah Ta'ala, la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ada tak? Apa dia? Jangan mengumpat-ngumpat setengah kamu akan setengah kamu. Mengata. Kata ni apa dia? Maknanya satu benda yang kalau kita sebut dia tak seronok. Dia tak suka. Walaupun benda tu betul. Tapi kalau benda tu betul tapi dalam agama ni tak sebut, tak tegur, apakah itu nama dia mengumpat juga? Jangan mengumpat, jangan kata apa, tengok sudah. Ya? Jadi maknanya kena faham baliklah sudut mengumpat kita tu. Kalau ustaz tak kata-kata kat orang, baca aja. Pakai beli buku bacalah, tak payah panggil ustaz kan. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Apa dia? Adakah suka seorang daripada kamu bahawa memakan daging saudaranya yang mati? Ibaratnya kalau ada saudara kita mati, kita bakar buat rebus cicak. Orang Batak macam tu, orang Batak. Apa nama tuan-tuan depa yang tua-tua tu tak mati-mati. Payah dengan nak belah kan. Dia panggang tak ni, dia bakar.
Itu katanya lah orang Batak. Kita ada lah. Tapi Tuhan ibaratkan apa nama orang yang mengatakan tu seolah-olah suka ke kamu makan daging saudaramu yang mati. Dah ke orang mati, kita pun bakar abu cicah. Buaya asam. Tak usah kata daging saudara kita ni. Arwah Haji Daman. Pak adik. Satu hari raya, dia buat lemang, dia buat ketupat, dia buat rendang. Makan. Bila makan dia tanya, sedap tak apa nama dia? Sedap rendang. Lagi apa? Arnab. Dia habaq kemudian muka dia habaq. Kalau habaq dulu, kemungkinan lah, tapi biar saya pun tak rasa apa lah. Sedap lah. Lagi apa? Arnab kata. Arnab pun ada yang halal, itu pun kita ada yang tak lalu makan. Ini kan pula keluarga kita yang mati, kita makan daging dia. Apa dia? Ibaratnya kita mengumpat tu makan daging saudara kita yang mati. Allahu Akbar. Daging arnab tu kan tak ada sedap. Kalau lain kali yang habaq awal-awal lagi, kita sapu derah lagi. Pasal sedap. Dulu tak tahu, duk ingat kat arnab macam kucing. Sedap. Daging dia halus ya kan? Halus ya. Dia pun duk agak keluar kuah habaq awal-awal, dia tak makan lah. Lantak sama tak tahu habaq pun makan lah. Dah makan masuk dalam perut dah, perut dah habaq. Sedap dah rendang tadi? Sedap. Daging apa? Arnab. Tak apa, kita pun telan elok lah. Sedap. Maka benci kamu akan dia. Dah pasti kita tak suka tak suka makan daging saudara kita yang mati tu. Jadi begitulah sepatutnya kita ni perlu tak suka mengumpat tu. Sebab ibaratnya kalau kita mengumpat tu macam benda yang tak sepatutnya kita buat. Dan hasil makna ayat ini bahawa menyerupakan Allah Ta'ala bandingkan seolah-olahnya akan mengumpat itu seperti makan bangkai pihak haramnya dan kejinya. Bangkai haram. Bangkai keji. Tapi begitulah kamu makan. Maka mengumpat itu haram. Keji. Kamu buat. Ini maknanya begitulah Allah Ta'ala iktibarkan jangan mengumpat. Dan sabda Nabi SAW tadi firman, ini sabda, iyakum bil ghibah fa innaha asyadu minaz zina fa innar rajula qad yazna fayatubu Allahu alaihi wa sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Artinya, takuti olehmu akan mengumpat. Mana janganlah mengumpat. Takuti olehmu akan mengumpat itu. Tolong tutup aircon sikit, sejuk lah. Dalam duk hot ni pun sejuk ni. Maka bahasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Mengumpat lebih dahsyat, lebih teruk daripada berzina. Padahal berzina tu memang apa nama ni dah tak bagus. Tapi Nabi kata mengumpat itu lebih dahsyat, lebih jahat daripada berzina. Pasal apa? Maka kerana bahasanya orang yang laki-laki terkadang berbuat zina, dia berzina, maka bertobat dia, maka diampun Allah Ta'ala akan dia atasnya. Kalau dia tu seorang yang berzina, dia bertobat, Allah astagfirullahaladzim, terlajak aku berzina, aku minta ampunlah, aku tobat, aku tak buat dah. Dengan dia tak buat itu, dia istighfar, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa sebab berzina. Ya. Dan orang yang mengumpat itu, nak bandingkan orang mengumpat lah. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah Ta'ala tak ampun baginya. Melainkan mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat itu. Allah. Saya umpat cikgu. Saya minta ampun cikgu. Hang umpat aku tahu. Tapi hang kata apa? Jadi dia tanya kan. Bila dah umpat tu, hang kata apa? Cikgu tu, buat macam-macam lah. Kalau sampai macam tu, aku tak ampun. Tak payah. Dia takat tu. Kalau lebih pada tu lagi. Maknanya lagi dia tak ampun, Tuhan tak ampun.
Dia ampun, baru Tuhan ampun. Kena? Itu yang berat daripada berzina. Berzina tu kita berdosa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku terlajaklah berzina. Lepas pada ni aku tak mau buat dah, ya Allah. Entah macam mana syaitan menggoda aku sampai terlibat aku berzina. Aku berzina, lepas ni tak mau buat dah. Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Mestinya dengan taubat yang betul-betul kita, Allah Ta'ala ampun. Tapi yang mengumpat tadi, apabila orang yang kena umpat tu tak ampun, maka Allah Ta'ala pun tak ampun. Hai ya Allah, nak pergi cerita dekat orang yang kita umpat, benda yang kita umpat, satu perkara yang bukan mudah, bukan mudah. Kita akan rasa tak gamak. Lebih-lebih lagi kemungkinan akan menimbulkan pula satu fitnah yang lain pula lagi. Hang sanggup kata kat aku macam tu, hang nampak je hang kawan baik dengan aku, tapi kata macam-macam kat aku. Allah, kok nak jadi kawan jadi tak kawan. Jadi maknanya beratnya mengumpat itu sehingga nak tunggu kawan tu. Tahu sajalah kalau dia boleh ampun, boleh maaf. Ini ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, maratu lailata usriya bi ala qawmi. Dia tulis sana yahshamuna, tapi yang sebenarnya yahmashuna. Sana tulis yahmashuna. Maratu lailata usriya bi ala qawmin yahmashuna wujuhahum bi adhafirihim. Qultu ya Jibril, man haula? Faqala haula allazina yaqtabuna an-nasa wa yaqauna fil a'radihim. Artinya, lalu aku pada malam Isra', mana ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi nampak dalam perjalanan itu. Lalu aku pada malam Isra' atas beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka. Garu muka dengan kuku. Kuku tu bukan kuku macam ni, kuku besi. Cakap. Garu, cakap gatal-gatal garu tak apalah. Tapi garu dengan kuku besi. Sampai apa? Berdarah, berluka, meleleh. Memang tak normal lah. Memang tak normal lah kan. Maka kata aku, hai Jibril, siapa mereka itu? Malaikat Nabi tanya kepada Jibril, siapa dia yang sampai perangai macam tu garu muka sampai berdarah-darah? Maka kata Jibril, mereka itulah yang mengumpatkan manusia dan menjatuhkan mereka itu akan maruh orang. Mengata dan menjatuhkan maruh. Jadi maknanya di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan salah satu daripada balasan bagi orang mengumpat itu ialah menggaru muka. Kita tak tahulah kita ni entah berapa macam section. Hak yang mengumpat, pasal mengumpat. Hak yang pembohong, pasal bohong. Hak mencuri, pasal mencuri. Semua satu section tu ada kesalahan dia. Ada cas dia. Kita ni tak tahu dah kena berapa cas, tak tahulah. Kalau di dunia pun, kalau di cas kita 10 cas dalam mahkamah, semuanya didapati bersalah. 1 cas kena berapa, 2 cas kena berapa, 10 cas kena berapa. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, dunia ni dibayar dengan duit. Dunia dibayar duit. Di sana, di akhirat dibayar dengan pahala. Dibayar dengan pahala. Makna kalau kita ada pahala, itulah bayaran. Tapi kalau kita ada pahala, dosa, itulah bayaran dia. Allah. Bayaran pahala, syurga. Bayaran dosa, ialah neraka. Dan berbagai-bagai azab lagi yang Allah Ta'ala kenakan, yang kita tak tahulah. Azab-azab di neraka ni merupakan azab yang tak boleh nak kita bandingkan dengan azab-azab dunia. Kita rasa kita, aduh, aku duduk dalam dunia ni cukup azab lah, tak tahan lah macam ni. Azab dunia ni hanya 1/70. 1/70. Bila azab akhirat ditambah lagi 69 lagi, 70/70. Hak satu ni pun kita tak tahu nak cakap dah, macam sama sakit tak boleh nak tahan. Kalau ditambah lagi 69 kali ganda lagi,
Tak tahu nak cakap. Hak satu ni pun kalau kena teruk-teruk akhirnya mati. Tapi yang peliknya hak 69 lagi ataupun 70 azab itu dikena tak mati. Bila tak mati ya sakit lah kan. Kalau mati tak sakit. Dan mati dia tak tahu sakit, dia sakit bak lain pula lah. Kalau tuan-tuan darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, sakit jantung. Mati tak sakit jantung dah. Mati tak kencing manis dah. Kan? Yang duk lorak hidupnya kencing manis lah, darah tinggi lah, apa nama lemah jantung, sakit jantung. Bila mati tak sakit jantung dah. Sakit lain. Nah. Itu satu azab yang di dunia ni pun kita tak tahan. Bagaimana apa bertambah lagi 69. Begitu juga dengan nikmat yang kita duduk di atas dunia ni. Ya Allah, seronoknya nikmat lah. Tak boleh nak cakap dah. Satu nikmat yang kita dapat di dunia ni pun seronok gila. Seronok tak kira. Ditambah ada dua pakai tak ketahuan. 3 lagi tak ketahuan. Tapi di akhirat akan ditambah lagi 69 nikmat lagi. Nak abang macam mana? Itulah Tuhan beri. Nak bayangkan dengan imajinasi kita bahawa macam ni nikmat syurga, macam ni azab neraka. Tak boleh nak bayang. Sebab kita hanya dapat membayangkan, menghayalkan apa yang pernah kita tengok hak yang satu tu. Apa yang pernah kita rasa yang satu tu. Sama ada nikmatnya ataupun azabnya, hak satu tu je. Mereka 2 kali ganda pun kita tak tahu nak bayang dah. 3 kali ganda lagi tak tahu nak bayang. Apatah lagi 70 kali ganda, tentulah kita tak tahu nak bayangkan. Walaupun dalam syurga kata mengalir bawahnya sungai. Oh, syurga ada bawah dia ada sungai. Dalam minda kita nampak, oh syurga bawah ada sungai. Seronok ah. Tak kata ya. Tapi macam mana? Sungai susu, sungai arak, sungai madu. Kita duk kira sungai ayak je lah. Kan? Itu ya. Jadi maknanya tak boleh nak bayangkan. Ada tak? Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fal ghibatu asyadu min salasina zinatan fil Islam. Kazalika warada fil khabar. Maka mengumpat terlebih sangat jahat daripada 30 zina dalam Islam. Kalau sekali zina pun dianggap sebagai satu kejahatan, satu dosa, satu maksiat yang dosa besar. Tapi mengumpat ini dia kata lebih jahat daripada 30 zina. Tak tahu nak cakap lah. Itu kata Imam Ghazali. Dia kata apa dah? Demikianlah sudah warid dalam hadis. Makna ada hadis Nabi ya mengatakan macam tu. Mengumpat itu lebih dahsyat daripada 30 zina. Sekali zina pun kalau hukum hudud yang sepatutnya kena, sekali zina pun kalau bagi yang muhsin kena rejam sampai mati. Hak tu pun kita tak nak tahan dah. Apatah lagi kalau 30 zina. Ataupun kalau yang bukan muhsin kena sebat 100 kali. Hak tu pun kalau kita kata sekali zina kena 100 kali rot sebat, tak boleh nak tahan. Apatah lagi kalau 30 kali zina. Allahu Akbar. Ini yang kita nak kata, apa yang saya cakap, apa yang tertulis dalam buku tu tak lebih daripada apa yang tersurat. Tetapi kita nak belajar, nak melatih dalam diri kita apa yang tersirat daripada apa yang Allah Taala kata, dan apa yang tersirat daripada apa yang Nabi kata, dan apa yang tersirat daripada apa yang Imam Ghazali kata. Cuba kita terapkan dalam hati kita. Ya Allah, kalau macam itulah janji Allah ataupun peringatan Allah, janji Nabi ataupun peringatan Nabi, peringatan Imam Ghazali, terapkan dalam hati kita. Allah, satu pun kita tak rasa, kita akan rasa bahawa ini bukan satu benda yang kecil. Tapi oleh kerana kita tak dapat nak meresapkan, nak hadamkan dalam diri kita bagaimana besarnya, beratnya dosa yang kita tanggung akibat daripada mengumpat itu,
maka kita rasa macam tak ada apa-apa pun. Macam tak ada apa-apa. Seolah-olah macam biasa, bukan aku kata apa, sungguh. Hak sungguh nama dia mengata. Hak tak sungguh nama dia dusta. Kan? Hak sungguh mengata. Dia buat benda yang tak elok, kita kata betul, mengata. Hak tak sungguh dia kata dusta. Dusta pun jangan kata buat main lah. Jadi begitulah kita nak cuba terapkan dalam diri kita. Satu dosa begitu besar, begitu berat. Bagaimana kalau banyak dosa, banyak mana besar, banyak mana berat. Nak cuba rasakan besar dia tu besar mana, berat tu berat mana. Itu yang kita nak takut tu. No? Pasal apa? Lebih-lebih lagi kalau kita katakan bab ngumpat ni, kalau puasa tu hilang pahala. Hilang pahala puasa kalau akibat daripada mengumpat. Kalau gitu puasa tak batal. Pahala dia batal. Puasa tak payah qada. Ya, tak payah qada. Pasal apa? Bukan kita buat benda yang membatalkan puasa, tapi kita buat membatalkan pahala puasa.